Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma arhamna bitadkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar bima yurdika anna birahmatika ya marrahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam ni dapat sekali kita bertemu. Sambung balik perbincangan kita yang kita terhenti pada 20 hari bulan 10 baru ni, iaitu berkaitan dengan hukum kita kembalikan kepada perbuatan-perbuatan sunat sehingga kita mengganggu perbuatan-perbuatan yang wajib. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita masuk kepada perkara yang kedua. Baru ni kita bincang al-audatu ila sunnatil hay'ah. Hukum kita maknanya kembali semula melakukan perkara yang sunat, yang hay'ah, sedangkan kita telah melangkau masuk kepada yang lain. Sebagaimana contoh yang kita beritahu baru ni, ka'an yatruka du'a al-istiftah hatta yush'abit ta'awuz bil qira'ati. Jadi setengah ulama kata, misalnya kata, kalaulah orang tu dah meninggalkan doa iftitah, dia tinggal doa iftitah, kemudian dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia teringat bahawa dia belum lagi baca doa iftitah. Dia pegustan balik baca doa iftitah semata-mata nak dapat pahala sunat. Ulama kata batalat salatuhu in kana amida. Batal semayangnya kalau dia melakukan dengan sengaja. Nampak ramai orang buat. Dia baca, tengok-tengok sampai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, teringat aku tak baca lagi doa iftitah. Dia pegustan balik baca doa iftitah. Kalau dia tahu tentang hukumnya, maka batal solatnya serta-merta. Nanti lah. Jadi tengok-tengok baca doa iftitah, sebab dia ulang balik, dia teringat, ustaz dah beritahu jangan baca. Dia mesti kena potong serta-merta. Kena potong. Maknanya kena berhenti. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah. Tapi ustaz, kalau dah teringat selepas baca habis tu baru teringat, tak boleh. Maka tak batal kalau kita terlupa ataupun memang kita tak tahu segi hukumnya. Baik, itu yang kita bincang pada minggu yang sebelum ini, pada 20 hari bulan. Malam ni kita masuk kepada al-audatu ila tasyahudi al-awwali. Hukum kita membaca tasyahud awal, baca tahiyat awal, sedangkan kita dah naik pergi ke atas. Mungkin kita terlupa. Rakaat kedua sepatutnya maghrib tadi baca tasyahud awal, kita dah naik ke atas. Tahap mana kita boleh turun balik, dan bagaimana sekiranya imam naik, dia turun semula, naik balik, bagaimana dengan makmum kalau dia telajak naik ke atas sedangkan imam baca tasyahud awal. Ini dalam kitab ni akan nyatakan dengan terperinci. Tasyahudul awwalu sunnatu ba'd. Bahawa semua orang tahu belaka bahawa tasyahud awal ni hukumnya lah sunat muakkad. Orang tahu belaka. Maknanya kalau kita tinggal dengan sengaja, maka dia tidaklah membatalkan solat kita. Apatah lagi kita meninggalkan dengan tak sengaja. Kalau sengaja tinggal pun tak batal, apatah lagi kita buat dengan tak sengaja. Tapi kena ingat, walaupun tak sengaja, kalau salah segi perbuatan kita, maka dia boleh membawa batal solat kita. Tengok balik. Wa kadzalika qu'udu lahu. Kalau baca tu sunat muakkad, maka duduk pun sama juga sunat muakkad. Orang tak baca tasyahud sambil berdiri. Dan kita dah bincang dah dulu. Rukun solat ada 13. Antaranya duduk nak baca tahiyat akhir tu rukun, baca tahiyat akhir pun rukun. Dua situasi, dua perkara yang berbeza tapi dilakukan dalam waktu yang sama. Maknanya tasyahud awal ni sunat, duduk nak baca tasyahud awal juga perkara yang sunat. Kalau nasyal musalli
tashahhud al-awwal ma'a qu'udihi aw nasiya wahdu bi anjas wa lam yaqra tashahhud aw lam yasjud tashahhud fa dzakaru ba'da qiyam li rak'ati tsalitsah wa intisabu dia kata fa yuharrimu alaihi al-audu ila al-qu'udi. Dia kata sekiranya seseorang itu dia kata terlupa nak baca tasyahud awal, nah ma'a qu'udi semasa dalam duduknya, ataupun terlupa nak baca nak sempurnakan baca tasyahud awal tadi, ataupun dia baca tasyahud awal tapi silap baca baring misalnya. Fa dzakarahu ba'da qiyamihi li rak'ati tsalitsati wa intisabihi fa yuharrimu alaihi al-'auda ila al-qu'udi. Kalaulah seseorang itu tinggal baca tasyahud awal, ataupun ketika dia baca tasyahud awal tu, contohnya kita kata asyhadu alla ilaha, dia pergi baca asyhadu illa ilaha, misal dia tinggal, dia tukar bagi tertinggal. Jadi sama ada dia baca dengan sempurna, sama ada dia tak baca dengan sempurna, atau silap bagi, atau tak baca langsung, dia boleh ulang balik tasyahud dia selagi mana dia ni tidak duduk dalam keadaan berdiri betul. Tadi Haji Ismail dah tanya saya nak pakai kamera ke tak? Saya kata tak nak pakai. Jadi terpaksa kena buat, tunjuk, takut tak nampak. Misal kata-kata kan, misal saya sebut di sini, minta maaf Haji Ismail, tak tepat janji. Okey. Misalnya saya duduk di sini, saya baca asyhadu alla ilaha illallah. Hak paling ringkas sekali baca tasyahud awal ni, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sepatutnya kan, hak paling ringkas. Nah, tapi tahiyat awal saya baca asyhadu alla ilaha illallah, tak sempat wa asyhadu anna Muhammad, saya terus bangkit pergi naik ke atas. Pergi naik ke atas, ya, tahap mana kita boleh turun balik untuk sempurnakannya. Dalam kitab kata qablan tisabih, sebelum duduk dalam keadaan tegak. Maknanya kalau kita duduk sini, kita teringat bahawa kita tak baca lagi tasyahud awal. Misal kata tak sempurna baca, kita boleh duduk balik. Tapi kalau dah naik pergi sampai ke atas ni, jangan duduk balik. Duduk balik batal solat kita. Kita pun duduk ke langkah kita pun duduk baca balik ayat kita tu at-tahiyatul mubah, baru teringat ustaz kata tak boleh duduk balik, maka segeralah dia kena bangun. Faham saya lah? Di mana kena bangun dengan segera, jangan sudahkan tahiyat tadi sebab dia dah duduk straight, dia duduk balik, duduk tu dah batal dah. Kalau dengan sengaja dia teringat masa duduk tu at-tahiyat tak boleh, dia segera kena bangkit naik pergi ke atas. Ya. Tak sampai lagi. Kita sebut ni. Ni baru separuh skrip baru. Nanti kita sebut bab imam, bab makmum, bagaimana imam boleh duduk atau makmum boleh berdiri, duduk. Nanti kita sambung sikit lagi. Baik. Fayuharrimu alaihi yani al-auda ilal qu'udi, maka diharamkan ke atasnya kembali kepada duduk selepas betul dah tulang belakang. Jadi kalau sebut fayuharrimu ni, haram ni maknanya membawa kepada batal solat tersebut. Li'annahu talabbasa amadan, dia kata li'annahu talabbasa bi fardin fala yaqta'u li sunnatin. Sebab apa hukumnya adalah haram dan batal? Mana kalau bertembung di antara benda yang sunat dengan benda yang wajib, yang rukun, maka benda yang rukun, yang wajib itu lebih menang. Sebab apa saya kata begitu? Sebagai contoh tadi kan, tuan-tuan, apabila kita duduk setakat ni, duduk setakat ni, kita boleh duduk balik tak apa. Tapi kalau dah naik betul gini, walaupun kita tak duduk gini lagi, walaupun Fatihah tak baca lagi pun, maka kita tak boleh duduk dah. Sebab apa? Kita berlumba di antara kesempurnaan tasyahud awal dengan kita duduk berdiri tegak. Tuan-tuan duduk berdiri tegak ni hukum ke apa? Hukum Hukum. Baca tu barang sunat. Tapi kalau bertembung hak sunat nak ni dengan hak rukun nak ni, siapa menang? Maka hak rukun lebih menang. Tak boleh duduk, melainkan kita belum berdiri tegak. Duduk gini baru, setidak-tidaknya maknanya kita boleh duduk balik. Kalau dah gini duduk setegak, jangan duduk balik. Tapi ada tempat-tempat yang kita boleh duduk balik. Nanti to be continue. Kita sambung balik.
in ada aliman bitahrim batalat solatuhu. Tapi kalau dia tahu benda tu hukumnya batal sembahyang, dia buat juga, maka kalau dia kata tahu tentang haram perkara tersebut, dia buat juga, maka batal lah solatnya. Tapi kalau saya dah buat semalam Ustaz, saya tak tahu, hari ni baru tahu, nak kena qada balik ke solat? Tak perlu. Sebab dia kata, kalau tak tahu, kalau dah tahu, maka batal solatnya. Rugi mari masjid malam ni. Sebab tahu. Masalah juga. Ada dekat masuk begitu. Jadi kita pergi lagi. Li'annahu zada qu'udan amada. Kerana dia telah menambah 2 kali kedudukan. Maka tak boleh. Sebabnya untuk tasyuk awal ni sekali dia duduk. Tiba-tiba dia buat 2 kali. Lepas tu tembung pula di antara berdiri tegak tu rukun dengan duduk tasyuk awal tu sunat. Maka tembung antara sunat dengan rukun, maka sudah tentulah yang wajib yang rukun lebih menang. Nanti saya buka soalan kejap lagi. Kita pergi lagi. Wa yulzimahu al-qiyam wa inda tadhakkurihi fawra wa yasjudu lis-sahwa. Maka hendaklah dia kena berdiri serta-merta apabila dia teringat bahawa duduk balik tu boleh menyebabkan batal solat. Saya dah sebut tadi, apabila dia tak baca tasyuk awal ataupun baca tasyuk awal tak sempurna, ataupun dia teringat duk tengah nak bangun tu, dia teringat bahawa dia silap baca baris masa tasyuk awal, maka kena tengok kedudukan dia tu tahap mana. Jadi kalau diri dah tegak, tak boleh duduk. Tapi tak diri tegak lagi, boleh duduk. Kalau tak kena dia berdiri tegak, tapi dia duduk balik. Teringat duduk tengah-tengah baca tadi bahawa tak boleh duduk balik, maka dia kena bangun serta-merta. Dia dianggap sebagai lupa. Wa kadzalika al-hukmu idza 'ada ila jahil min ta'awud fala tabtu fil asah kannasi. Begitu jugalah dia kata kalau kita lakukan benda itu disebab kejahilan, maka ulama kata sah solatnya sebab dia dianggap seperti kannasi, seperti mana orang lupa. Li'annahu mimma yakhfa 'alal awam wa yulzimul kim indal ilm wa yasjudu lis-sahwi. Walau bagaimanapun perbuatan tersebut nak kita turun naik tak ada naik, aku tak ingat duduk balik, lupa tak boleh duduk balik, ternaik balik, maka perbuatan tersebut pada hujung nanti perlu disujud sahwi. Apabila saya sebut perlu tu sunat bukannya wajib. Kalaulah kita tahu kita sembahyang Pak Imam duk naik tadi. Misal kata, maka ketika itu kalau Pak Imam lepas salam tak sujud sahwi, boleh bagi makmum untuk sujud sahwi. Tak ada masalah, boleh. Sebab saya dah sebut banyak kali, apabila selepas salam yang pertama, maka terputuslah hubungan kita dengan imam, maka tak jadi kesalahan untuk kita tambah dengan sujud sahwi. Sebab kita tidak ada hubungan dah dengan Pak Imam di depan tadi. Baik. Wadalil ala dhalik fima rawahu Ziyad bin Alaqah sala bina al-Mughirah bin Syu'bah fanahadha fi rak'ataini fakulna subhanallah qala subhanallah wa madha falamma atama salatahu wa sallama wa sajada sajdatai sahwi falamma sarafa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u kama sana'tu. Satu ketika ada seorang tabi'in nama dia Ziyad bin Alaqah. Dia telah meriwayat satu ketika kami solat bersama dengan seorang sahabat yang agung nama dia Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia kata, "Fanahadha fi rak'ataini." Kami pun kata subhanallah, subhanallah. Masa tahiyat kedua tu dia tu bangkit, tak baca tahiyat awal. Maka kami di belakang pun sebut subhanallah. Qala subhanallah. Tapi dia tak turun. Jadi maka disebabkan dia tak turun, maka cuma orang bangun juga ikut imam tadi, Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Falamma atamma solatahu wa sallama. Apabila Mughirah bin Syu'bah telah selesai solat dan telah bagi salam, assalamualaikum, assalam. Maka dia kata gini, falamma atamma solatu wa sallama, maka apabila sempurna baca tahiyat, sebelum dia bagi salam, sajada sajdataini sahwa, maka Mughirah bin Syu'bah pun sujud 2 kali sujud sahwi. Falamma sarafa, lepas dia bagi salam assalamualaikum, assalamualaikum, lepas sujud sahwi, qala ra'aitu, Mughirah bin Syu'bah pun beritahu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u kama sana'tu. Aku ni nak mu tengok aku buat tadi, begitulah aku buat, begitulah dengan Nabi buat seperti mana yang aku buat tadi. Maknanya Mughirah nak beritahu bahawa dia sujud sahwi sebab Nabi penuh buat sebagaimana hak dia buat. Maknanya sujud sahwi disebabkan kesalahan tadi
merupakan diriwayatkan oleh hadis, yang mana hadis ini merupakan hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud. Baik, kita masuk pula. Wal kalamu sabit yashmilu al-munfarid wal imam. Semua hukum-hukum tadi itu diguna pakai untuk kita sebagai imam ke, kita solat seorang ke, ada seumpamanya. Wa amal makmum, baik. Hukum tadi itu diguna pakai untuk solat seorang ataupun untuk seorang yang bernama imam. Imam kena perhati dah. Saya beritahu banyak kali kepada imam. Beritahu banyak kali. Dah jadi imam ni kadang-kadang macam-macam berlaku. Dengan paniknya, terkejut. Benda tak pernah salah buat. Tiba-tiba subhanallah. Kita pun tak tahu dia tegur salah mana kita. Kita pun nak turun kau nak naik. Kena perhati Pak Imam lah. Wa ammal ma'mum. Bagaimana pula dengan makmum? Tadi hukum tadi itu untuk solat seorang dengan Pak Imam. Wa ammal ma'mumu, bagi manakala untuk makmum pula, fala yajuzu lahu an yakhtalifa an imamihi litashahhudin idza qama al-imam lirak'ati tsalitsah. Fa in takhallafa batalat salatuhu. Dia kata. Manakala untuk makmum, kena ingat dia kata. Apabila dia kata fala yajuzu lahu an yatakhallafa an imamihi litashahhudin. Tidak boleh sesekali orang yang bernama makmum untuk bersalahan dari segi perbuatan sebagaimana perbuatannya imam. Dia kata idza qama imam ila rak'ati tsalitsah. Apabila imam bangkit pergi pada rakaat ketiga, yang mana dia tak baca tasyahudnya, fa in takhallafa batalat salatuhu, maka menjadi wajib ke atas makmum untuk naik juga pergi ke rakaat yang ketiga. Kalau dia tak ikut, batalat salatuhu, maka batallah solat makmum tersebut. Ingatlah, mana-mana hak makmum tinggal, mana-mana imam tinggal, hak mana imam buat, benda tu tidak melibatkan batal solat, wajib ke atas kita sebagai makmum untuk ikut. Melainkan imam tu tak baca tahiyat akhir, mana imam tak baca Fatihah, imam tak rokok, lepas lakum tadi imam baca kul wallahu ahad, Allah SWT yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad, pergi sujud, rokok tak buat, maka jangan ikut imam tu, dah batal. Tapi kalau dia tinggal benda sunat, tak baca kunut, tak baca tahiyat awal, maka kita wajib kena ikut. Tapi kena tegur tu imam supaya dia teringat bahawa perbuatan tersebut telah pun dia tinggal. Nah, ingatlah. Okey, baik. Dan tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Walau qa'adal ma'mum fantasabal imam thumma ada qabla qiyam ma'mum harrama qu'udihi ma'ahu liwujubil qiyam ala bintisabi al-imam. Lau qa'adal ma'mum fantasabal imam thumma ada qabla qiyam ma'mum harrama alaihi qu'udihi ma'ahu. Kalaulah, ni cerita dia. Kalaulah tu imam tu dia kata, qa'adal ma'mum fantasal imam. Ketika imam duduk, makmum tu, imam tinggal tasyahud yang kedua. Faham tak? Imam telah meninggal tasyahud yang kedua. Dia pun bangkit, Allahu Akbar. Dah berdiri tegak dah untuk baca rakaat ketiga. Tu imam tinggal tadi. Tiba-tiba tu imam tu teringat. Ataupun imam tu naik rakaat ketiga, Allahu Akbar, tahiyat tak baca, makmum pun ikut, Allahu Akbar. Naik rakaat ketiga juga tahiyat tak baca sebab wajib ikut imam. Tiba-tiba imam turun balik baca tasyahud awal. Makmum jangan ikut. Sebab apa? Imam ketika itu wajib makmum kena kata subhanallah, suruh imam bangkit. Sebab imam dah tinggi tegak dah. Tiba-tiba baca balik. Balik subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak ikut juga imam tak bangun, maka menjadi kewajipan bagi makmum untuk niat mufaraqah. Sebab imam itulah batal. Faham ke tak ni? Faham ke tak ni? Inilah percakapan saya yang paling perlahan dalam hidup saya. Seluruh cakap satu-satu tu cakap ni. Kalau tak faham, tanya. Tak apa. 10 kali pun saya ulang, tak apa. Saya dah besar selalu kata, ada orang minta dengan saya, tak boleh ke Ustaz kalau kita mengaji berkitab? Saya pengalaman banyak dah mengajar kitab. Kali kedua, pertama mari, semua bawa kitab. Kali kedua, tinggal separuh. Kali ketiga, saya seorang je bawa. Orang lain tak bawa belakang. Tak payah kitab dengar yang telinga. Saya pasang. Saya beritahu, kalau mana tak faham, tanya. Saya bagi 10, tangkap satu pun, saya kira saya anggap saya telah berjaya menyampaikan mana maklumat pada tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey.
Walau intasaba ma'an. Yang tadi tu, imam bangkit naik ke atas, makmum pun serentak naik ke rakaat ketiga bersama-sama, tiba-tiba imam teringat tak baca tasyahud pun dia turun balik. Kita tunggu situ. Jangan cuba nak ikut sebab imam ketika tu batal. Bagaimana pula cerita kalaulah imam baca tasyahud awal, makmum tak naik pergi ke atas selajak. Sebab apa nama ni? Makmum itu imam pakai kereta kancil, makmum pakai BMW, laju sangat, tak sempat nak kejar. Imam tu kadang-kadang dia nakal juga. Imam dia nakal sikit. Sebab apa? Dia tarik Allah. Sebab tu saya pesan banyak kali. Imam, tempat Allahu Akbar boleh panjang hanya 2 tempat saja. 2 tempat saja. Kalau kita panjangkan Allahu Akbar selain pada 2 tempat ni, hukumnya adalah makruh. 2 tempat ya. Di mana 2 tempat yang dimaksudkan situ? Pertama daripada iktidal nak pergi kepada sujud, yang kedua daripada sujud nak naik pergi pada qiyam. 2 tempat tu sahaja boleh panjang. Kalau kita panjang kita pak rukuk, contoh daripada iktidal, contoh kita kata lakum dinukum waliyadin. Allah. Tengoklah 3 baris semua bak bawah lagu. Patut rukuk dulu. Jadi maknanya imam tu tak sepatutnya begitu. Imam jangan buat nakal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Cukuplah. Orang tahu tempat pendek tu. Sama juga ketika sujud. Saya beritahu juga ketika sujud. Yang tempat yang panjang. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Okey. Hak tu boleh. Lepas tu kita nak bangkit pula. Allahu Akbar. 2 tempat tu ya boleh. Dan jangan pula kita duduk di apa nama ni? Kamera tak nampak. Sebut kamera. Sepatutnya kita ni sujud rakaat kedua. Ada sujud rakaat kedua nak baca tahiyat awal. Sepatutnya daripada sujud ni Allahu Akbar. Cukuplah. Ni kita Allah. Berapa lagi? Itu yang masalah. Okey, apa ceritanya? Tuan-tuan, kalaulah tak gede kan, imam baca tahiyat awal, tapi makmum naik pergi ke atas. Kita tadi, imam duduk ke atas, dia tak boleh turun dah. Sebab imam dah betul dah tulang belakang dia. Fantisab. Betul dah tulang belakang. Haram imam turun. Imam turun batal. Kita makmum tak boleh ikut. Kalaulah kita duduk tunggu situ, subhanallah, 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 dia dah betul tulang belakang, tiba-tiba dia duduk. Kita wajib kena bangun. Jangan ikut imam tu. Sebab dia batal dah. Tu bahaya ni. Itu penting ni. Orang belakang ni, orang belakang ni. Orang belakang ni penting ni. Jadi orang belakang ni tegur. Dia tu imam ni. Dia jadilah tu imam 40 tahun sekalipun, dia ada hari lalai dia. Hari lalai sedunia. Dia ada hari dia tu, maknanya dia tak ingat. Dia sepatut duduk ke mana mau. Tak kira siapa. Hatta saya. Kalau saya jadi imam sekalipun, dia ada hari-hari. Dia mana hari lupa dia. Dia ada. Okey. Tuan-tuan dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hari lupa ni, hari dekat nak raya, hari nak buka sekolah. Hari ni pada nak cari duit mana? Tu saya tak ingat. Dia tak ingat rokok sujud kat mana. Okey. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebelum saya masuk pergi ke depan sikit lagi, okey, saya buka soalan. Kalau ada apa soalan silakan. Agak-agak tuan-tuan bersama saya. Okey. Nanti saya sebut depan sikit lagi dah. Boleh dah? Saya sebut depan sikit lagi. Okey. Baik. ثم عاد الإمام لم يعد المأموم لأن الإمام إما أن مخطئ فلا يوافق في الخطأ. Sekiranya imam makmum dan imam ni dua-dua dah naik pergi ke atas tak baca tahiyat,
maka ketika itu tak perlulah kita sebagai makmum ni ikut imam baca tahiyat balik. Sebab ketika itu kemungkinan imam telah tersalah dan kita ucaplah subhanallah, subhanallah, subhanallah sehingga 3 kali, kali tak bangkit juga, kita niat mufarraqah dengan imam tersebut. Baik. Au annahu amidan fa salatu batilah. Kemungkinan imam tu turun balik baca tahiyat tadi, mungkin dia tersalah. Maka dia kena naik balik. Apa kata subhanallah. Tapi kalau dia sengaja, memang tak nak bangun. Imam kan, dia ada hari act dia. Dia tak nak subhanallah, tak nak bangun. Subhanallah tak nak bangun juga. Dia tahu dia salah ketika itu. Maka ketika itu, batallah solat imam tersebut serta-merta. Okay? Wa fi halaini imma yufariquhu aw yantadhur qa'iman hamlan ada annahu ada nasiyah. Jadi ketika itu boleh ketika imam tu turun ke bawah kita subhanallah tu kita sama ada kita tunggu sekejap dia sehingga dia bangkit ataupun kita niat mufarraqah langsung dengan dia. Kemungkinan besar. Nah, imam tu dia mungkin agak panik. Dia tunggu sekejap. Imam makmum 3 kali dah kata subhanallah. Dia duduk sekejap. Aku kat mana bisa. Dia ada. Mungkin dia bukan tak nak bangun. Dia bimbang. Takut dia betul nak kata subhanallah tu selalu. Bimbang. Saya penuh sekali. Penuh sekali semayang dari satu tempat yang mana semayang tu semayang maghrib. Semayang maghrib. Jadi saya confident. Saya tu 3. Tiba-tiba ada makmum. Subhanallah, subhanallah. Saya pun confident. Nak berdiri ke nak duduk? Kita mesti confident. 3 kali ni kuat ni. Subhanallah. Hak kata subhanallah tu pula, Pak Bilal pula tu. Subhanallah, subhanallah. Saya pun mulalah timbul keraguan dalam hati saya. Jadi disebabkan Pak Bilal ni orang yang dihormati, mungkin dia ingat betul-betul waktu semua dia hafal belaka. Setakat rakaat tak ada masalah. Saya pun bangkit naik. Ni dia kes. Naik bangkit ke atas. Saya tak cara dah orang belakang. Dia kata sebelah saya bangkit baca. Ke atas. Baca perlahan. Lepas tu assalamualaikum. Sebelum assalamualaikum tu saya sujud sahwi. Rupa-rupanya hak ikut saja sujud sahwi tu Pak Bilal je. Hak lain semua sepakat semaya ustaz cukup dah. Mana kata. Jadi hak tu kata subhanallah. Mujur tak ada innalillah je. Hak dah ustaz mana sana ikut. Itu satu hal juga nah. Jadi apabila imam tu terlupa, jangan duk kalut ramai sangat subhanallah. Memadailah 2-3 orang di belakang cukup. Sebab kita telah mengganggu kelancaran solat imam. Sebab itu kalau saya jadi imam, saya takkan baca surah Yasin. Tak baca surah Yasin. Sebab apa Pak Imam? Kalau baca surah Yasin, tarik nafas sekejap baru tegur di belakang. Sebab orang hafal belakang surah Yasin. Jadi kita makmum pun kena ada makmum. Baik, kita pergi lagi. Fa inna adal ma'mum ma'ahu amidan aliman bitahri batalat salatu. Begitu juga dengan makmum. Kalau dia kembali juga dengan Pak Imam tersebut, sebab imam tu dah batal dah, maka batal juga solat makmum. Au nasiyan jahilin fala. Tapi kalau kes lupa, kes jahil, maka tidak jadi masalah. Okey. Kita pergi lagi. Hak ni cerita, hak agak menarik. Dia kata, wa idza qamal ma'mum lil rak'ati tsalisah wa intasaba nasiya. Hak tu cerita imam tadi tuan-tuan. Tu cerita imam tadi. Imam apabila bangkit naik ke atas berdiri tegak dah, dia jangan duduk balik. Tu cerita tak imam. Hak ni cerita makmum pula. Selesai dah cerita imam, ni cerita makmum pula. Wa idza qamal ma'mum li rak'ati tsalisah wa intasaba nasiya bainama jalasa imam lit tasyahudul awwal aw nahada sahwa ma'a wa tadhakkara imam fa'ada qabla yantasiba wa intasaba al ma'mum fayajibu 'ala al ma'mum al awli mutaba'ati imamihi fil asah. Kalaulah ihnya imam dua suasana yang hampir sama je, atau kes begini, misal kata imam kita adalah imam nakal tadi kan, dia kata Allahu Akbar panjang sangat. Jadi imam tu bangun daripada sujud, Allah, makmum belakang naik ke atas. Imam kalau naik ke atas dah berdiri tegak dah gini, haram dia turun balik. Kalau sengaja batal solat. Itu untuk imam. Tapi bagaimana untuk makmum? Misalnya misalnya kata dua-dua lupa imam dengan makmum, tapi imam tak sempat naik ke atas. Makmum pergi lintah dulu. Ada suasana dia. Okey, imam baru duduk tahnik baru. Allahu Akbar. Makmum pakai atas dah. Tapi imam ni tak tegak lagi. Dia teringat tak baca tahiyat awal. Dia duduk balik. Satu suasana. Yang kedua, memang tidak ni. Allah panjang sangat. Imam baca tahiyat pun kawal tu naik pakai atas.
Kalau turun balik, bagi imam, batal solat. Sebab apa? Imam telah masuk kepada fardu yang lain, iaitu berdiri tegak. Bagaimana dengan makmum pula? Makmum dah duduk atas dah. Bukan setakat berdiri tegak, duduk begini dah. Duduk pakai atas dah. Boleh ke dia turun balik? Nah, maka jawapannya adalah pendapat yang paling asah, yang paling kuat di kalangan mazhab Syafi'i, makmum kena turun balik. Tadi tak boleh kata dah berdiri tegak. Yang tak boleh berdiri tegak sebab berdiri tegak ni rukun, fardu. Baca tahiyat awal tadi sunat. Nah, kita tu untuk Pak Imam, itu hukum tu untuk Pak Imam. Tapi kita sebagai makmum, berdiri tegak inilah fardu, ikut tu imam juga fardu. Apa maksud saya? Yang tadi imam tu turun nak dapat pahala sunat, sedangkan dia fardu. Tapi makmum ni pula, dia berdiri tegak ni fardu, ikut tu imam juga fardu. Maka menjadi kewajipan untuk makmum, walaupun dah duduk gini, mereka pendapat yang paling asah, wajib kena duduk. Dua suasana yang berbeza. Boleh, tuan-tuan? Boleh lah? Okey, mana orang ada sumbat, orang tak faham? Silakan, tak apa. Saya suka orang tanya. Okey, sila. Macam mana? Okey, baik. Bagaimana pula hukumnya? Makmum tak nak, aku salah, bukan salah aku. Mak marah dia, henti dia. Dia tegak dia. Tak nak turun dia. Boleh tak bagi tu? Boleh. Selain kali, jangan mari masjid semayang kat rumah. Nah, sebab imam ni, mari masjid ni, imam untuk dia ikut. Bukan imam ikut kita. Batal. Wajib kena ikut. Okey? Boleh faham lah? Okey. Okey, lagi. Tak apa. Tanya lagi. Tak apa, saya suka orang tanya. Terima kasih. Itu menandakan orang fokus. Yang dengar tu, yang lain tu boleh tentu tu. Lagi. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kalau kita nak menegur imam, contohnya macam ni, imam dah baca surah, lepas tu dia rokok, dia sujud, dia baca surah panjang. Dia rokok, dia sujud, lepas tu naik balik, dia terus baca sambung surah yang disambung tu, tapi dia lupa nak membaca Al-Fatihah. Sedangkan kita dah bagi subhanallah. Boleh ke tidak dia tak dapat detect apa kesalahan dia, boleh tak kita betulkan, kita cakap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Saya faham maksud bila. Faham. Cantik. Satu soalan sangat baik. Nah. Biasa orang baca surah Sejadah. Kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Atau naik bagi kata. Tatajafa junubuhum. Itu untuk semai subuh. Hari Jumaat sujud sejadah pagi tadi. Nah, imam ada juga. Imam dia hafal surah panjang. Dia hafal surah panjang sebab dia nak ingatkan surah nak sambung balik. Contohnya, kita kata dia baca sampai ayat ke-10, nak sambung ayat ke-11. Dia dah rakaat sujud, bangkit naik ke atas, sepatutnya Bismillahirrahmanirrahim. Kepala dia set dah. Wa ma khalaqtul jinna Fatihah tak baca. Makmum bila dia berpeluh. Subhanallah. Mujud tak innalillah je. Banyak sebut subhanallah. Tak itu juga. Dan imam senyap. Imam pun confused. Aku salah kat mana? Aku salah kat mana? Jadi, kita nak suruh imam tu batalkan solat, dah pergi pergi kat kedua dah. Jadi, kita nak suruh dia turun, dia pun tak tahu nak turun pasal apa. Jadi, boleh ke tak bila sebut Bismillahirrahmanirrahim? Boleh tak begitu? Boleh. Sebab nak ingatkan saja juga. Dia senyap juga. Bismillahirrahmanirrahim. Senyap juga. Lagu mana cara nak buat kita di belakang? Dua pilihan. Pilihan pertama, wajib mufarraqah. Yang kedua, lepas semayang pesan lain kali, orang semayang jangan banyak khayal. Jadi kesian kat orang lain. Tak tahu tegur pasal apa. Jadi maknanya, tidak ada pilihan untuk imam lagu tu, maka wajib niat mufarraqah. Ataupun ada yang kes berlaku yang disebut dalam kitab Fathul Mu'in.
boleh si imam itu membatalkan solatnya sebab nak bagi peluang orang belakang naik ke depan. Sebab dia tahu batalnya di mana. Nah, faham maksud saya? Okey, yang pertama mufarraqah, yang kedua boleh boleh imam tu membatalkan solatnya dan diplacekan tempat makmum di belakang untuk menjadi imam. Memang bila dia cakap tu sebab dia biasa duduk ke belakang imam. Dia tahu situasi-situasi benar. Tapi memang tak mustahil benda begitu akan berlaku. Okey, sikit lagi. Ada 3 minit lagi. Lagi. Ada, kita pergi dah. Sikit lagi dah. Baik. Dia mufarraqah ni tuan-tuan, jangan main-main dengan dia dah. Mufarraqah ni kalau buat nikah macam bercerai tolak. Dia bahaya. Nak bergurau ke, nak sungguh ke, dia jadi sungguh. Nabi kata dah, salah satu da'awatin, bukan kata salah satu jidduhu najid wa hazalhu najid. 3 jenis benda, mu nak gurau dia jadi sungguh, nak sungguh jadi sungguh. Hadis ni. Apa? At-talaq, an-nikah wal itaq. Dia bebas sama saya, nikah. Kalau cerai, misalkan seseorang kata kat bini dia, Minah, aku cerai kamu. Saja awak lawak, jatuh. Begitu juga dengan mufarraqah solat. Kita tak boleh nak gurau. Duduk semayang, gini kata duduk tengah semayang. Imam ni, baca panjang betul. Baca kerana aku niat mufarraqah lah. Tarik balik batal. Dia niat pecah dari imam tu. Yang bahaya semayang Jumaat. Semayang Isyak, semayang Maghrib, tak apa lagi. Boleh semayang seorang, semayang Jumaat, batal terus. Jadi, maknanya kalau kata-kata niat mufarraqah, kata-kata setan ni, dia pandai masuk dalam kepala otak kita. Dia tahu dah ustaz beritahu benda tu sensitif, dia masuk. Jadi kita tahulah, kita nak gurau ke serius, lintasan tak jadi masalah. Jadi, kita apabila kita mufarraqah daripada imam tersebut, kita boleh duduk dalam sah seperti biasa, tapi kita semayang, maknanya seorang-seorang. Nah, misalnya, yang kedua, apabila kita telah mendapati imam itu telah batal, yang tahu batal solat tu mungkin kita seorang, orang lain tak perasan. Sebagai contoh, dia baca Fatihah tak betul. Silap dia tukar baris. Mungkin orang tak perasan tapi dia dengar sungguh-sungguh. Fatihah ni kalau tukar baris batal sebab dia rukun. Surah lain tak apa, bukan tak apa maknanya boleh buat, tidak membatalkan solat. Tapi Fatihah dia rukun. Kalau silap baca baris satu, maka semua solat akan batal. Jadi kita seorang yang perasan, makmum lain tak perasan, wajib ke atas diri dia, bukan sunat. Wajib ke atas diri kita mufarraqah. Kalau kita ikut juga Pak Imam tu, batal dengan solat kita. Cuma kita nak mengelakkan jadi masalah, kita ikut perbuatan imam tersebut, tetapi kita dah niat mufarraqah. Tak tu tak apa. Nah, baik, kita berhenti setakat ni, nanti kita sambung minggu depan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itulah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallimal Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fafahamnaha, Sulaiman kullan atayna hukma ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, ya Rabb Ibrahim, Musa wa Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'ina nisyan bi rahmatin. Allahumma rzuqna fahman bi salim bi rahmatika ya rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asnal insana fi khusr min salihat wa tawassaw bil haqq wa bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.